Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saudara sekalian, ataupun saya tak tahu apa nak buat. Saya faham, bukan semua orang boleh kurus secepat mungkin seperti mana yang you nak kan. Setengah orang tu dia put on weight pula. Okey, kenapa you boleh put on weight? Padahal you patut puasa kan. Dan puasa ni terkenal dengan waktunya kita menguruskan badan. Pengurusan badan dan menguruskan badan. Okey, caranya senang aja. Kita cek 2-3 checklist apa yang you buat. Mungkin ada benda yang tak kena, you rasa macam you buat dah betul. Okey, mulakan dengan satu lagi cara sistem, walaupun saya dah ajar dulu macam mana nak cuba kuruskan badan. Tapi ramai juga masih lagi tak boleh ikut. Kita bagi mudah lagi kali ni. Okey, kalau kali ni pun tak boleh, kita cuba juga lagi. Okey, nombor 1, you kena check selalu. You suka kembung tak? Okey, selalunya orang-orang yang suka kembung ni ada kaitan dengan susah dia nak kuruskan badan kan. Sebab apa, kembung dengan buncit ni dia kadang-kadang apa orang panggil interrelated. Dia ada kaitannya. Contoh, kalau orang yang selalu buncit dan bila saya kata buncit ni, dia bukan kadang-kadang gemuk seluruh badan. Dia cuma kat perut je. Sama ada perut dia pergi ke depan ataupun dia pergi, orang panggil love handle kan. Macam ada tempat pegang belah kiri kanan ni. Boleh orang bergayut tepi tu, betul tak? Yang ni kita kena betulkan. Of course, kalau you yang dah ada 4 kali lipat kat bawah baju yang you pakai, akak-akak sekalian, you jangan marah saya tegur macam ni. Tiba masanya setiap minggu you kurang 1 lipat, boleh tak? Sebenarnya boleh, jangan you kata tak boleh. Okay? Dan kalau you terlambat seminggu dah lepas, kita buat 3 minggu ni betul-betul. Okey. Nombor 1, kita dalam badan ni kalau mungkin terlalu banyak insulin. Maksudnya kenapa insulin tu terlalu banyak bertaburan dalam badan? Sebab makanan kita pilihan tu mungkin tak betul. Walaupun mungkin you dah kurangkan, tapi contoh yang paling besar masalah utama ialah nasi. Saya kata karbohidrat boleh makan, tapi selagi mana you tak cukup you punya sayuran dan buah-buahan, you tak boleh makan sesuka hati mengikut yang you rasa, oh aku puasa tadi lunch aku tak makan, so aku boleh makan nasi lebih sikit. Itu kesalahan yang paling utama, yang paling besar. Kenapa you tak akan boleh turun berat badan you walaupun you cuma makan kurang daripada biasa. So nombor 1, karbohidrat yang berbentuk nasi ni ataupun benda-benda ni lah, macam bubur ke apa kan, yang karbohidrat yang refine ni. Okay? You kena hati, walaupun saya kata boleh, tapi you kena hati-hati selagi mana you punya sayuran dan buahan belum lagi habis. So saya nak nasihatkan you awal-awal lagi, jangan ambil makanan you dalam bulan puasa ni lebih daripada maksimum 3 kali semalam, boleh tak? Betul pun, buka puasa sekali, tarawih sekali, sahur sekali. Okey, kalau boleh, kalau siapa nak cepat lagi turun berat badan dia, masa tarawih tu you really cut down. You cuma ambil katakan buah-buahan saja ataupun minuman yang sihat saja, okey, atau jus sahaja, boleh tak? Okey, you akan lihat macam mana you punya penurunan berat badan tu dengan begitu cantik sekali. So nombor 1, cadangan saya ialah make sure you makan buah-buahan dan sayuran tu mencukupi. Cek jumlah seharian waktu puasa ni, daripada you buka sampai you sahur cukup tak? Selalunya saya kata, mestilah kalau senang faham beginilah. Kalau you 60 kg, ambil 6 cawan buah-buahan atau sayur-sayuran. Campur, you posok-posok dalam cawan tu, you tengok-tengok, oh aku dah ambil 6 cawan hari ni. Itu minimum. Okey, maksimum tak apa. Baru you boleh makan karbohidrat banyak mana pun. Of course you boleh campur, tetapi kalau you dah habis besok pagi lepas sahur, kalau you ada masa, katakan you boleh tengok balik apa yang masuk dalam perut you, you tengok, oh buah-buahan dan sayuran dah minimumnya 6 cawan yang dah ditekan masuk dalam cawan tu. 6 cawan untuk 60 kg. Kalau 70 kg berapa? 7 cawan lah. Kalau you 80 kg, you ambil 8 cawan. Kalau you 90 kg, you ambil 9. Kalau you 100 kg, you ambil 10 cawan. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Campur Kalau you nak buah lebih sikit ke sayur lebih sikit, saya tak mau ambil berapa-berapa timbangan semua tu. Itu maksud you datang dalam seminar baru I ajar. Tapi untuk orang biasa, orang kampung, ambil cawan, posok, tengok campur sayur dan buah-buahan ni, cukup tak berapa cawan? 10 kg, 1 cawan. So you tengok you berapa kilogram. Semua boleh ingat? Ini saja you boleh ingat, you dah lulus.
Sebab apa? Kalau you dah boleh makan katakan 7 cawan buah dan sayur-sayuran pada bulan musim puasa ni, you tak akan boleh makan nasi banyak dah, kan? Saya masih nampak orang bubur nasi dulu. Bagi banyak, bagi penuh, bagi puas, dia rasa dia boleh kenyang, baru dia nak bubur dia punya sayur kat atas. No. It is your sayur first you letak kat situ. Ataupun you punya buah-buahan letak di piring lain ataupun di pinggan lain tu. Kan lagi banyak pelbagai buah-buahan dan sayuran lagi baguslah, tapi kalau kita tak banyak pilihan, ambil 1-2 pun tak apa, minimum. Okey. So dahlah kita buka dengan air tu kena banyak, kan air pun saya dah ajar dulu. Okey, minimumnya berat badan kali 30, kan. So tengok air cukup tak, garam cukup tak. Buka dengan kurma atau buah-buahan dulu, lepas tu pergi semayang, kan lepas semayang baru makan. You tak akan makan banyak. Kalau you mula dengan makan dulu, yang tu jadi makan banyak. Sebab you lapar, you makan dulu. You tak buka dengan air yang mencukupi, buah-buahan yang mencukupi, kurma semua tu, maka you lebih makan daripada sepatutnya. Lepas you semayang nanti, kalau you makan, you kurang sikit. Sebab perut tu, sebenarnya dia tak perlu banyak nak rasa kenyang, kan. Bahkan siapa yang sampai sedawa, you dah fail program I. Sedawa, tahu sedawa? Yang orang Tara kata belahak. Kalau you dah belahak, you fail. Okey. Minta maaf lah cakap kasar sikit ni, tapi sebab susah sangat nampak you nak turun berat badan. Apa masalahnya? Kalau you kata, oh saya pun makan cuma 2 kali atau 3 kali je satu bulan puasa ni semalaman tu. Tapi tengok you punya nasi tu. Selalunya nasi tu menjadi masalah. Lepas tu datang pulut. Lepas tu I tengok masa more you siap dengan dengan apa lagi kuih-kuih yang manis-manis gila-gila tu. Bang, akak tolonglah. Tiba masanya you jadikan bulan puasa tahun ni, tahun yang bersejarah. Dahlah kita kena COVID dan sebagainya, kita sedar sikit, betul tak? Kita kena sihat walafiat. Air kena cukup, saya dah ajar dulu, kali 30 kilogram. You punya sayur-sayuran dan buah-buahan 10 kilogram, 1 cawan. Dia punya lebih kurang jumlahnya. Nasi dan karbohidrat dan sebagainya tu ambil yang untuk mengenyangkan sikit lagi je. Sebab kalau you dah campur dengan nasi, dengan sayur banyak tu, dengan buah-buahan tadi you makan tu, you tak mungkin boleh makan sampai 1 pinggan nasi penuh, tak mungkin. Dan kalau boleh, hujung sekali, siapa yang nak cepat lagi nak bulan puasa ni, saya bagi trik kat you, nak tak? Supaya you cepat rasa penuh. You ambil sup sebelum makan. Sup sayur, okey. Belajar suruh orang rumah you buat banyak sup sayur ke, nak masuk ubi pun boleh masa tu, nak bubur pucuk apa orang panggil sayur pucuk tu, kan. Okey, right, pucuk yang buat daripada taufu tu, kan. So semua tu boleh. Okey, bubur cendawan, bubur banyak daun bayam ke apa, masuk. Okey, makan tu dulu. Okey, then baru you makan dengan nasi. Kuah tu pun masuk dalam nasi semua. Gulai semua masuk. Tapi tetap gula, susu dan daging tak boleh. Tapi kalau you terliur, saya tahu bulan puasa ni ramai depan mata you, kan. Kawan-kawan, adik-beradik semua, kan. Dia orang pun makan, duduk. You pun tak boleh ambil 2 cubit, 3 cubit, ambil. Senang. Kalau saya pun saya cubit juga, kan. Kalau dah terliur tengok ikan bakar, tengok ayam pucik, tapi saya tak makan langsung ayam. Ayam is totally out. Minta maaf kalau saya cakap macam tu. Tapi siapa yang belajar tentang ayam moden dan daging-daging moden, you tahu kenapa. Pasal apa? Orang yang kena kanser macam saya memang terpaksa. Kalau you mungkin sihat lagi kot. Sebab tu kadang-kadang you buat tak kisah. Jaga baik-baik. Selalunya orang baru berjaga-jaga selepas dia mendapat penyakit. So lebih baik kalau you sudi dengar sebelum jatuh sakit. Seterusnya, you kena tengok kenapa buncit ni masih lagi degil sangat. Ada mungkin kot masalah liver. Selalunya orang yang ada liver masalah, sebab dulu-dulu dia tak jaga langsung makan, selalunya makan luar, masuk MSG dan sebagainya. You nak tahu tak, makan luar dan MSG ni selalunya, sekarang pun banyak makanan luar datang melalui delivery service. Itu tak apa, rezeki orang. Tetapi rezeki you, kalau you komplain liver bermasalah, buncit tak mau turun, dan kadang-kadang dia macam nampak ada air dalam perut you. Kalau air betul, dah kena pergi hospital. Tapi nampak macam air, dia kembung, bulat, lembik, macam berair dalam perut you tu, itu berarti kan liver you dah tak betul. Okey,
Cek. Dan seterusnya, tadi saya dah cakap, kalau ikut you punya cawan tadi dah cukup, setiap 10 gram satu cawan, selalunya you tak akan ada masalah tentang fibernya cukup, okey, tak payah nak ambil fiber up ni. Saya ambil fiber up sebab saya tahu kadang-kadang tak cukup cawan tu saya makan kan, kadang-kadang kita tak ada selera nak gigit buah sayuran tu semua. So bulan-bulan puasa ni pula kita tak boleh makan banyak kali, kita maksimum cuma 3 kali. Kalau boleh 2 kali lagi cantik, buka puasa dengan sahur je, okey. More tu you buat syarat je, okey, memang you akan kurus. Saya janji pada you, kalau ikut insya-Allah. SIBO, small intestine bowel bacteria overgrowth. Masalah SIBO ni, kalau siapa pernah doktor bagi diagnosis tu, berarti you banyak sangat bakteria jahat. Bukan bakteria baik, bakteria jahat banyak. Siapa kita bagi jamu bakteria jahat lebih kerap ataupun lebih banyak, berarti datang daripada mana jamu tu? Kita jamu makanan kita lah. Jadi bakteria ni ada 3. You all pernah dengarkan bakteria neutral, bakteria jahat, bakteria baik. Neutral ni yang ramai dalam perut kita, dalam intestine, dalam kolon kita semua ni, dia tunggu masa je. You jamukan dia makanan yang bentuk daging, gula, susu yang berat-berat semua tu, dia yang jahat akan lebih seronok, dia jadi meriah. Kalau you bagi makanan buah-buahan, sayur-sayuran, banyak serat, banyak kekacang dan sebagainya, wah, macam tu ubi-ubi kan, semua tu kan ada banyak serat kan, yang tu dia akan pergi kepada bakteria baik. Bila bakteria baik, you akan kurang masalah kembung, masalah buncit ni. So perhatikan, ramai daripada anda makan lepas pada pukul 8 malam kalau hari biasa. Sekarang ni sebab tu tarawih tu tak payah makan banyak sangat. Sebab apa? Dia pukul-pukul 9 ke atas tu memang patut diperintah berkurung untuk perut kita, tahu tak? Tapi sebab kita dahaga minum no problem anytime. Terutama sekali air kelapa lagi bagus kan. You boleh ambil berapa biji pun. Yang tu tak ada limit pula. So saya kata masalah SIBO tadi itu adalah small intestine bacteria overgrowth, tak akan timbul. Dia tak akan overgrow. Dia tak akan bermaharaja lela yang jahat tu. Yang baik bila tinggi, walaupun ada jahat, dia boleh kontrol. Don't worry, abang boleh jaga adik dia tu. You yang penting apa yang you bagi makan kat depa. Okey. Seterusnya balik-balik pada sugar juga. Sugar cut down all sugar. In fact, cut down apa? There shouldn't be any sugar. You masih lagi minum sirap, you masih lagi buka puasa zaman macam dulu, siap. Okey. Nak main dengan selasih semua okey, tapi yang color merah, yang sirap tu semua out. Okey. Paling-paling kan saya recommend apa? Madu. Memang betul saya bawa masuk madu sebab untuk memperbaiki keadaan saya kan. Tapi apa salahnya you ikut madu pula, madu tualang yang the best, yang wild. Sebab kita tak boleh pergi setiap pokok nak kutip dia punya madu-madu kan, dia punya nektar tu. Jadi lebah Tuhan dah jadikan dah buat untuk kita. Cuma orang yang pergi panjat tu kesianlah kat dia buat turun. Kalau natural betul macam yang saya bawa ni, you tak akan frust lah kalau minumnya. Sama juga dengan kelulut. So tolong biasakan diri. Baik, last kali ialah ni saya dah kata tadi, makan maksimum 3 kali. Siapa yang antara maghrib dengan isyak you munch, tahu tak munch? Lepas pada tarawih pun bawa naik sikit pergi kat bilik, gigit lagi, makan lagi kuih, makan lagi dessert dan sebagainya, siap kamu. Itu berarti you frequent eating. Besok nanti lepas puasa pun you tak boleh frequent eating. Pasal apa? Stomach kita kalau tidak ada intermittent fasting, bukan yang macam masalah cerita intermittent fasting tu sampai 20 jam semua tu betul, tapi tak payah. You ikut lepas pukul 8 malam, jangan makan apa sampai besok pagi, okey. Tapi bulan puasa ni ikut tadi, masa tarawih makan sedikit, masa sahur tingkatkan balik you punya buah-buahan. Kalau ada lagi sup yang tadi, sup sayur tadi tu, ambil masa tu, no problem. Kan, you masih boleh kenyang. Dan kalau sedikit ada ubi dalam tu pun no problem, ada karbohidrat. Cuma jangan banyak ubi, sayur tak ada. Tak boleh, okey. Itu mistake ramai orang tak faham tu. Okey, cukup dulu pada hari ini. Cuma saya minta you tengok sikit minyak dalam badan you. Jangan bulan puasa ni tak ada langsung minyak-minyak yang baik. Seperti minyak olive boleh, minyak virgin coconut oil, VCO, siapa-siapa. Jangan lupa kepada ni lah, saya punya the famous Sacha Inchi oil. Ni minyak biji yang bintang ni, okey. 1 sachet lepas buka puasa, 1 sachet lepas sahur. Cukup bagi saya. 1 sachet minyak tu selepas
buka puasa selepas sahur, dan saya tambah dalam air saya yang saya campur dengan biji chia seed, kadang-kadang saya bawa biji selasih, saya campurkan dengan fiber up ni, cukup bagi saya. Kalau terlambat ataupun terkurang makan buah-buahan sayuran pun, jadi bakteria saya yang jaga. Yang paling penting nak kurangkan buncit, jaga bakteria. Sebab tu kalau you makan malam pukul 10, 11, supper semua tu, that's the worst. Okay, last adalah gaya hidup. Gaya hidup ialah you mesti make sure tidur mesti cukup. Walaupun kita memang bangun awal sekarang kan, tetapi kita tidur awal. Minimum 6-7 jam tu memang wajib. Kalau tak cukup, besok siang tengah hari tu you tidur setengah jam ke apa, tambah balik. Sebab tidur adalah merupakan proses pencernaan, membantu bakteria dan perut kita tu proses betul-betul. Dia susah nak buncit, susah nak gemuk lah, maksudnya kan, dia pecah habis. Okey, lagi satu, tidur. Nombor seterusnya, exercise. Kita tahu kita puasa, sebenarnya tak semestinya puasa tak boleh exercise, bohong. Okey, you psikologi kata tak cukup air dan sebagainya, you buatlah petang sikit dalam pukul 6 ke macam tu kan. Yang penting you tak payah sampai 2-3 jam. 10-15 minit yang high intensity interval training tu. Balik Google apa tu exercise yang kuat tetapi betul-betul you buat, tak payah buang masa banyak-banyak. Okey, buat rehat. Lepas tu high interval training ni memang efektif betul. Okey, buat kat setempat pun boleh, tak payah ada gym pun boleh, tapi tak payah buat hari-hari. Seronoknya you kena berehat antara satu hari ke satu hari supaya body tu recover very important. Ramai orang mentang-mentang lah you dah gila exercise sekarang, wah sampai sakit-sakit badan. That is a big mistake. That's why perut you buncit. Saya bagi tahu kat you. Dengar lagi sekali, sampai dah sakit, sampai dah nak buat besok pun dalam keadaan sakit lagi, pergi juga gym ataupun buat exercise juga kat dalam bilik tu, you dah salah. Nak tunjuk dengan siapa? Saya beritahu kat you, kalau you dah sakit besok, perut masih tak turun-turun, padahal you exercise hampir hari-hari, berarti salah exercise. Okey, dan ada sikit tentang stres. Memang kalau siapa yang stres pun tak boleh turun perutnya. Katakan you ada masalah hutang, masalah kerja, masalah apa, cuba kendalikan. Tengok dalam seminggu, kalau you cuba lupakan orang yang bermasalah dengan you tu, cuba jangan tengok muka dia dan sebagainya, kecuali suami isteri lah nak buat macam mana kan. Itu yang jadi buncit je tu. Sebab apa? Duk bergaduh hari-hari, betul tak? Cuba senyum, cuba belajar tak usah peduli kat orang, buat dek je. Okey, yalah, kalau dah terpaksa menjalani masalah, laluinya juga. Tapi inilah sebab utama kenapa kita buncit. Siapa masih lagi pakai MSG dalam makanan dia, tolong. Dan siapa yang suka sangat antibiotik, please, that is the worst. Kalau siapa yang tak perlu antibiotik, jangan galakkan. Kalau sikit-sikit sesama, makan antibiotik dan sebagainya. Tolong, walaupun you boleh beli kat farmasi, tak payah tengok doktor pun, kan, nurse boleh, farmasi boleh bagi, tolong jangan biasakan. Sebab apa? Yang makan antibiotik tu dah merosakkan bakteria kita. Dia bunuh bakteria baik, confirm. Nak hidup balik bakteria baik tu susah. Okey, siapa yang boleh beranak normal, baik beranak normal. Sebab apa? Bakteria daripada vagina tu lebih baik daripada bakteria yang keluar daripada tingkap. You tengok tak budak-budak yang Caesar, kalau tak jaga makanan dia, bila 2-3 tahun dia jadi comel, baby comel, tetapi dia dah mula umur 5 tahun dah jadi fatty bom. Biar you nak marah ke I hari ni. Sebab apa? I am seeing a lot of children. Okay, I boleh nampak depan mata I sendiri. Kalau you tak jaga je, especially kalau Caesar baby, lagi cepat dia gemuk nanti. Okay, so orang yang Caesar baby, make sure you breastfeed dia. Kesian kat baby you tu, sebab apa? Dia dah tak dapat bakteria yang baik melalui vagina you. Maka you kena bagi melalui pemakanan dia nanti, bila dia mula membesar, dan awal-awal lagi you dah breastfeed dia. Okay, apa lagi? Makanan yang you import dan sebagainya tu semua, yang kita proses makanan kita tu, hari-hari yang kita makan daging, susu dan sebagainya tu, kalau salah-salah bulan, termasuk ikan pun, semuanya dah ada hormon, dah ada antibiotik, dan ada bahan-bahan growth hormone, ya, pembesar badan dia orang. Ayam, kambing, lembu, especially kan, dah mula besar-besar semua tu. Jadi itu pun ada antibiotik. Itu pun merosak kita punya bakteria, kita pun boleh jadi gemuk. Okey, saya bukan perliu, saya pun mengata pada diri saya juga, saya pun senang jadi gemuk. Senang buncit. Dia buncit dengan gemuk lain tak. Buncit ni kat perut ni orang panggil visceral.
Visceral tu maksudnya bahagian abdomen sahaja yang dia suka mengganggu. Dan apa you nampak yang you boleh pegang 2-3 lipat ni kat perut you ni, sebenarnya dia dah ada dalam you punya organ-organ pun. Dia dah mula masuk liver, dia masuk ke jantung, dia masuk ke spleen, ke pankreas, dia dah mula menempel-nempel. Takkan dia nak tempel kat dinding perut you saja kan? Dia mesti pergi ke semua organ kita. Dia sedar-sedar besok kalau dah sampai kalau side view, profile side view you, kalau dada you okey, lebih kecil daripada perut you, lebih lepeh lah, maksudnya lebih rendah kan. Kalau tengok daripada sisi ni, bahaya. Tambah-tambah orang perempuan pula tu. Betul lah kan? Betul, orang perempuan dah ada breast. Tapi if your stomach is bigger than your breast, macam mana? Betul tak? Minta maaf cakap. Orang lelaki pun sama. Dia pot belly dia. Minta maaf lagi sekali. Saya cakap ni, saya pilih bukan anda. Saya pilih kepada siapa sahaja pun yang sudi dengar. Asalkan you faham, niat saya ialah we must cut down obesity. Especially pada bulan puasa ni. Saya terus terang beritahu kat you. Kalau you timbang minggu lepas sebelum puasa berapa kilo, kalau lepas raya ni, hari raya, saya tahu 3 hari raya dah boleh naik balik 2 kilo ke 3 kilo, betul tak? Lepas sehari 2 hari raya je boleh naik balik. Kalau masa hari last you tarawih tu kan, besok malamnya tu, you cuba timbang. Kalau you tak turun at least 3-4 kilogram atau 5 kilogram, yang mana perlu turun lah kan, you dah tak, kalau saya kata tak puasa, you marah lah. Tapi dari segi pemakanan, you tak menjalankan tugas you. Minta maaf, okey? Mesti ada benda tak kena. So, tolong dengar balik lecture saya. Walaupun saya kadang-kadang membebel pada you, tetapi kan niat saya ialah membebaskan 1 juta rakyat Malaysia supaya tidak bergantungan kepada ubat. Saya tahu sangatlah bila sakit gout ni berapa kali saya kena makan ubat sebulan. Saya tahu betapa sedihnya hati kita ni. Takut buah pinggang kita rosak, takut kita kena bergantungan kepada ubat sampai bila-bila. Takut, bukan takut saja, jealous pada orang yang boleh bergerak laju, orang boleh lipat semayang cantik-cantik, kita tak boleh lipat. You tak faham mungkin. Bagi mereka yang dah tak ada kuasa nak lipat lutut dia elok-elok, dia rasa sedih je orang boleh pacak kaki elok-elok. Saya boleh cerita kat you melalui pengalaman. Sebab tu saya cuba share pada you, dan saya masih mencari, dan saya dah jumpa ubat-ubatannya, walaupun belum cukup 100%. Bila dah cukup 100% bagi saya dan bagi kawan saya yang sakit, saya akan share pada anda. So saya dah boleh keluarkan bantuan kepada anda dari sudut penyakit autoimun. Tahu autoimun tak? Penyakit psoriasis, penyakit eczema, penyakit asma, kita dah ada. Kita dah ada untuk diabetes, senang sangat. Untuk high blood, no problem. Kolesterol, kacang putih. Okey. Bahkan kolesterol pun saya tak nak you turun sangat-sangat. Kita ada sekarang untuk masalah ni lah, perut kita ni, masalah penjagaan gut kita, bakteria kita. Dan ujung-ujung sekali kita dah nak keluarkan, mungkin 2 bulan lagi kalau tak ada MCO, kita dapat 2-3 lagi bahan, kita dah boleh keluarkan apa yang dinamakan gout punya terapi. So insyaAllah setiap penyakit ada ubatnya, betul lah bila Tuhan kata. Cuma apabila kita jumpa dan kita doa dan kita semuanya dengan izin Allah, pasti kita ada jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, siapa yang masih buncit lepas bulan ni, you tak ikut cakap I. Okey. Terima kasih. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.